Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kembali ke channel saya, channel Dr. Ashraf. Jadi pada hari ini kita akan berborak berkaitan dengan satu perkara, iaitu gejala selepas jangkitan COVID ataupun dikenali sebagai post-COVID syndrome. Okey kawan-kawan, jadi pernahkah anda terdengar gejala selepas jangkitan COVID ataupun post-COVID syndrome? Ya, hari ini saya nak memetik kenyataan daripada Tan Sri DG kita, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham pada 12 Jun yang lepas berkaitan dengan post-COVID syndrome ataupun gejala selepas jangkitan COVID. Ya, ada di antara pesakit yang telah pun bebas daripada jangkitan COVID-19 dan dibenarkan balik ke rumah, tetapi mereka masih mempunyai gejala-gejala seperti batuk, kepenatan ataupun lelah selepas membuat kerja, tidak dapat tidur malam, keresahan dan juga letih badan. Ini adalah di antara gejala bagi pesakit yang telah pun sembuh dan telah pun dibenarkan balik ke rumah daripada COVID-19. Jadi memetik lagi kata DG kita, perkara ini boleh terjadi selama 3 bulan selepas jangkitan berdasarkan kajian-kajian ataupun data pemerhatian terhadap pesakit-pesakit COVID yang lain. Jadi gejala ini walaupun anda telah tiada jangkitan COVID-19 tapi boleh berpanjangan sehingga 3 bulan. Ya, berdasarkan kajian ataupun rekod daripada pesakit-pesakit terdahulu, terdapat hampir 60% daripada 1000 pesakit yang dibenarkan yang telah bebas daripada jangkitan COVID dan juga dibenarkan balik ke rumah mengalami post-COVID syndrome ataupun gejala selepas jangkitan COVID-19 seperti yang saya sebut sebentar tadi. Ya, di antara mereka ini adalah daripada pesakit yang berada pada tahap jangkitan keempat dan juga kelima. Ya, seperti anda sudah tahu, jangkitan COVID-19 yang tahap pertama tiada gejala, tahap kedua gejala ringan, tahap ketiga jangkitan paru-paru tetapi tiada gejala dan tidak memerlukan oksigen, tahap keempat mereka yang mengalami jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen, dan tahap kelima mereka yang memiliki kegagalan organ dan perlu rawatan di ICU dan juga intensive care dan memerlukan bantuan oksigen yang advance dan juga intubation. Okey, jadi bagi pesakit yang pada tahap keempat dan juga tahap kelima ini, mereka lebih prone ataupun lebih lebih terkesan untuk mengalami post-COVID syndrome ataupun gejala selepas jangkitan COVID-19. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita menghadapi gejala-gejala ini? Sekiranya daripada kawan-kawan kita yang terkena jangkitan, adik-adik kita yang terkena jangkitan ataupun anda sendiri yang terkena jangkitan, jadi bagaimana cara untuk anda handle ataupun anda untuk tangani masalah ini? Ya, yang pertama, tiada lagi spesifik rawatan berkaitan dengan gejala-gejala selepas jangkitan COVID-19. Jadi semuanya adalah rawatan berkisarkan kepada gejala yang muncul. Ya, sebagai contoh, sekiranya anda keletihan, ya, anda kena rehat semua di rumah secukupnya, dapatkan tidur yang cukup, dapatkan makanan yang sihat, minum air secukupnya. Sekiranya anda cepat letih ketika membuat kerja harian, disyorkan dan disarankan anda untuk anda monitor ataupun mengawasi kadar oksigen di dalam badan anda, seperti mana dalam video yang sebelum ini. Anda boleh mengawal ataupun anda boleh monitor ataupun mengawasi kadar oksigen dalam badan anda dengan menggunakan pulse oximetry. Ya, kita letak satu alat yang kita beli, boleh beli dari Shopee, harga 50 lebih macam tu saja, dan anda boleh letak di jari dan ia akan menunjukkan kandungan persen oksigen dalam badan anda. Sekiranya drop bawah daripada 90% ataupun 80%, ini menandakan bahawa badan anda tidak cukup oksigen dan menyebabkan anda cepat letih ketika membuat kerja dan anda perlu ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jangan biar lama-lama di rumah. Ini adalah di antara salah satu gejalanya. Yang kedua, masalah ketiduran. Ya, sekiranya tidak dapat tidur, ya, post jangkitan juga ada yang daripada pesakit-pesakit ini kata tidak dapat tidur malam. Dan rawatannya, ya, anda boleh jumpa dengan doktor-doktor kami di klinik kesihatan ataupun mana-mana fasiliti private-nya ada. Ya, ada ubat yang kita boleh bagi untuk bantu anda tidur. Dan seterusnya, kalau dari segi keresahan, anxiety dan semuanya, ya, anda perlu membuat penilaian DAS score, depression, anxiety, stress scoring yang saya cakap dalam video sebelum ni, DASS
DAS. Okey, DAS score. Anda boleh buat scoring tu sekiranya tinggi dan memang ada anxiety post jangkitan, anda boleh pergi ke klinik kesihatan dan kita akan buat rujukan ke pakar psikiatri ataupun bimbingan psikologi yang terdekat dengan anda supaya anda mendapat bantuan yang sepatutnya untuk tangani masalah-masalah yang muncul. Jadi jangan risau, jangan takut, boleh tampil ke klinik kesihatan dan berkongsi saja apa yang anda rasa selepas jangkitan. Kita akan bantu mengikut simptom ataupun gejala-gejala yang anda dapat. Okey. Jadi pesanan khidmat masyarakat daripada saya, meskipun kalaulah di antara keluarga kita, kalaulah di antara kawan-kawan kita mahupun diri kita sendiri terkena jangkitan COVID-19, berjaga-jaga meskipun anda telah pun bebas daripada virus selepas ditahan dalam ward, tetapi anda masih berisiko untuk menghadapi post-COVID syndrome ataupun gejala selepas jangkitan COVID, terutamanya sekira mereka yang berada pada tahap 4 dan 5 sebelum ini. Okey, jadi kepada masyarakat juga, jangan stigma kepada masyarakat, kepada kita punya kawan-kawan ataupun mangsa COVID-19, kerana kebanyakan mereka mempunyai psychological problem selepas jangkitan COVID-19. Dia depression, anxiety, apa tanggapan masyarakat kepada mereka, anxiety terhadap keselamatan keluarga mereka, anxiety terhadap mereka, kesihatan mereka sendiri takut bertambah teruk. Jadi jangan kita terukkan lagi keadaan, jadi sepatutnya kita support mereka, jangan bagi judgement ataupun stigma terhadap jangkitan. Dan seterusnya kepada anda, janganlah takut-takut, jangan bersendirian di rumah, dapatkan bantuan dari segi perubatan ataupun psikologikal. Kita sentiasa daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa akan memberi rawatan lanjut dan juga sentiasa menerima ataupun welcome you back if you have any problem. No worry, come, tak ada masalah. Itu pesanan saya untuk kita punya masyarakat yang menjadi mangsa COVID-19. Okey. Alright, mungkin sampai di sini saja pesanan khidmat masyarakat saya pada hari ini. Jadi sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekiranya manfaat, macam biasa anda boleh share dan juga berkongsi dengan keluarga anda. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum.